Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Muka surat 25. Qala al-musannif rahimahullah, ahwalul keadaan ibu. Lil ummi thalathu halatin. Ibu ada 3 keadaan. Yang pertama, dia mula dengan as-sudus. Kita susun macam mana pun tak apa, janji ada 3 keadaan. As-sudus ma'al far'il warithi mutlaqan. Mak dapat 1/6 bersama zuriat yang mewarisi secara umum. Ibn ke ibn, ada bint atau bintul ibni. Au ithnain fasa'idan, ada kitab sebut au adadun minal ikhwah wal akhawat, atau 2 orang atau lebih daripada saudara dan saudari-saudari. Mutlaqan ni pun sama ada saudara seibu sebapa atau saudara sebapa atau saudara seibu, itu juga saudari. Dalil tu kamu tengoklah ayat sebelah. Tengok sendiri salin situ. Ayat 11 dan ayat 12. Yang kedua, mak dapat thuluthu jami'il mal, 1/3 penuh, 1/3 seluruh harta. Disebut thuluthu jami'il mali inda adami haula'il madhkurin, ketika tidak ada orang-orang yang disebutkan itu. Yang ketiga, mak dapat thuluthul baqi, 1/3 baki inda adami haula, ketika tidak ada, si mati tidak ada zuriat, si mati tidak ada berbilang saudara atau saudari. Wa ba'da fardi ahadi zawjain, dan selepas pecahan suami atau isteri salah seorang. Wa dhalika fi mas'alatain tusammayani bil gharrawain, dan yang demikian itu dalam 2 masalah yang dinamakan dengan masalah gharrawain. Mak dapat 1/3 baki. Huma, 2 masalah gharrawain tu, dia buat contoh. Seseorang mati meninggalkan suami, wa abawain, dan ibu ayah, zauj, ab. Jadi kita bagi pecahan kepada zauj 1/2. Baki itu berkongsi mak dengan ayah. Ayah dapat lebih, mak dapat kurang. Mak dapat 1/3 daripada baki, ayah dapat 2/3 daripada baki. Cara dia, asal masalah kena tolak dulu apa yang suami dapat. Masalah kedua, seseorang mati meninggalkan isteri dan mak ayah. Jadi kita bagi kat isteri dulu, isteri 1/4,
mak dapat 1/3 baki, ayah dapat baki penuh. Kita dah tulis dah kan. Dah bisa kira dah kan. Nanti tak payah kira no. Cara dia asal masalah tolak dengan apa yang suami atau isteri dapat. Ataupun baki tu bahagi 3. Kalau tak mau tolak, baki bahagi 3. Jadi ni zaujah, ni rukun dia, zauj atau zaujah. Zaujah, ibu, ayah si mati. Zaujah dapat 1/4 kerana si mati tidak ada far'il warith. Mak di sini masalah gharrawain, mak dapat 1/3, baqi, ayah dapat asabah. Okey, kita bagi kat isteri dulu. Baki bahagi kat ibu ayah. 4 dengan 3 masalahnya 12. 4 kali 3 12. Tak usah ni, kita tengok baki dulu. 12 tolak 3 apa? 9. 9 tu kita bahagikan kepada ayah 2 kali ganda, mak 1 kali ganda. Jadi 9 tu dipanggil baki. 12 dengan 3, 12 tolak 3 9. Jadi 9 kita adjust bagi dia ni dapat banyak 6. Dia ni dapat 3. 6 7 lepas 9. Tu makna 1/3 baki. Sebab baki ada 9. Mak dapat 1/3 dari baki, ayah dapat 2/3 dari baki. Okey. Sekarang ahwalul jaddad, keadaan nenek. Nenek kita ingat balik, nenek yang mewarisi harta cucu ni nenek sebelah ayah si mati dan juga nenek sebelah ibu si mati. Dalam bahasa Arab dipanggil ummul ab. Ibu kepada ayah si mati itu nenek. Ummul ibu kepada ibu si mati dipanggil nenek. Itu nenek. Syarat nenek nak dapat harta pusaka dari cucu, janganlah cucunya yang mati itu masih mempunyai ibu. Kerana nenek terhalang dengan ibu si mati. Dia nenek si mati. Kalau si mati masih ada ibu kandung, nenek tak dapat. Okey, kita tulis sini nenek ada 2. Dua-dua boleh dapat harta faraid. Ni padam. Nenek berbeza dengan datuk. Datuk yang dapat pusaka cucu ni datuk sebelah ayah si mati saja. Dengan syarat si mati sudah tidak ada ayah. Tu datuk hanya sebelah ayah si mati. Nenek dia boleh dua-dua. Dia boleh nenek sebelah ibu si mati dipanggil ummul ibu kepada ibu si mati, nenek. Ini pun jaddah. Satu lagi nenek kepada ayah si mati pun dipanggil jaddah juga. Jaddah sahihah nama dia. Jaddah sahihah. Baik. Cuma nenek sebelah ibu si mati syaratnya mesti, ni syarat dia, adamul Nenek sebelah ibu si mati, nenek belah mak syaratnya tiada mak, baru dia dapat pusaka. Kalau ada mak dia tak dapat. Adapun nenek sebelah ayah si mati, ummul ab, nenek sebelah ayah si mati, dia ada 2 syarat. Syarat pertama, adamul ab itu sendiri. Sebab dia nenek sebelah ayah si mati, tidak ada ayah, ayah tak ada, baru dia dapat. Ni syarat pertama. Dia ada 2 syarat. Syarat kedua, adamul
si mati tak ada ayah dan si mati tiada ibu. Ni nak buat ni macam ni. Ayah pun si mati ayah tak ada, mak tak ada. Macam yatim piatu lah. Kalau dia besar tak panggil yatim piatu lah, kalau dia budak-budak yatim piatu lah. Jadi si mati tu nenek belah ayah, dia akan dapat faraid dengan dua syarat. Si mati tu mak dia tak ada, ayah dia tak ada. Dia macam yatim piatu. Orang panggil ayah tak ada, mak tak ada, yatim piatu lah. Jadi cucu dia mati, cucu mati dalam keadaan memang cucu tu tak ada ayah, tak ada mak ayah dia mati lama dah. Nenek tu dapat nenek belah ayah. Jadi nenek sebelah ibu satu syarat ya. Nenek sebelah ibu kalau si mati masih ada ayah pun nenek sebelah ibu boleh dapat. Syaratnya si mati tak ada ibu. Itu je. Dia ni bukan anak yatim pasal ayah dia duduk ada lagi. Mak dia je dah mati lama dah. Okey. Mak dia mati lama dah. Cucu ni mati dalam keadaan memang mak dia mati lama dah. Ayah duduk ada lagi. Jadi di situ nenek sebelah mak boleh dapat. Dia kena tengok sebelah mana tu. Sebelah mak satu syarat ya. Jangan ada ibu lah. Nenek sebelah ayah dua syarat. Si mati tak ada ibu dan si mati juga tidak ada ayah. Jadi kita faham sendirilah kalau masalah tu ummul ab. Ummul ab makna nenek sebelah ayah. Dalam masalah tu juga ada ataupun ada ab, maka dia tak dapat. Okay, kita buat masalah. Ada ab, ada jaddah min jihatil ab. Ayah ada, nenek sebelah ayah apa ada? Nenek sebelah ayah dapat tak? Dengan adanya ayah tak dapat. Okey, nenek ni mudah je ingat. Dia kalau dapat 1/6, kalau tak dapat kosong. Dia 0 dengan 1/6. Kalau dia layak 1/6. Kalau tak layak tak dapat apa. La syai'. Cuma dalam ni dia buat nombor 3. Nenek dapat 1/6. Kadang-kadang nenek tak dapat kerana jauh, yang dekat menghalang yang jauh. Yang ketiga kerana ada penghalang lah. Ibu menghalang jaddah. Al-jaddatu sahihah hiya man la yatakhallal fi nasabiha ila al-mayyit jaddun fasid. Ni ta'rif jad sahihah. Jaddah, al-jaddatu as-sahihatu. Nenek yang betul-betul nenek. Maknanya nenek pun ada tak betul juga. Nenek pun ada tak betul juga. Ni kita sepakat nenek belah ayah, nenek belah ibu memang boleh dapat. Kalau nenek tu atas lagi, kadang-kadang dia ada nenek betul dengan tak betul. Nenek hak tak betul ni, dia ibu kepada datuk hak tak betul. Faham tak? Kan datuk ada jaddus sahih dan jaddul fasid. Kalau dia ibu kepada jad fasid, maka dia tak dapat. Jad ada jad sahih, ada jad fasid. Jad sahih macam mana sebut? Abul ab. Itu jad sahih. Jad fasid abul datuk sebelah ibu, itu dipanggil jad fasid. Jadi mak kepada datuk sebelah ibu tu, yang tu lah jaddah fasidah. Yang ni lah. Warna lain pula. Datuk ada dua kan? Datuk ada dua. Datuk ada abul ab. Yang ni al-jaddus sahih. Datuk ada juga abul Jadi sekarang kita cerita tentang nenek. Nenek kalau dia mak kepada datuk hak sahih, maka dia pun jadi jaddah sahihah.
Sini kita lebur ibu kepada datuk yang macam ni. Dia ibu, anak dia lelaki, lepas tu cucu dia lelaki, cicit dia mati. Harta cicit akan pergi dekat ni, apa panggil ni, tok moyang ke apa ni. Cicit mati, harta tu naik kepada, panggil apa, bukan nenek lah, atas pada nenek panggil tok nek. Tok yang ke apa. Jadi macam tu. Cuma Arab bila ummu ni mudhafun ilaih, dia kena tukar abi lah waw ni. Waw ni diubah kepada ya. Apalah tu Arab lah. Ummu abil, cara tulisan lah, abil. Okey ni. Kalau macam ni dia akan jadi jaddah sahihah lah. Syarat ni tak boleh lupa, syarat tak ada ibu. Kalau belah ayah jangan ada ibu, jangan ada mak lah. Si mati tak ada ibu, tak ada mak. Jadi harta tu akan naik kepada harta cicit. Tapi kalau dia ibu kepada datuk yang tidak mewarisi, dia ibu kepada abil tak dapat lah. Pasal abil ni sendiri pun dah tak layak, ni pun tak layak. Jadi dia ibu kepada jad fasid. Bila dia ibu jad fasid, dia dipanggil jaddah apa? Fasidah. Macam tu. Faham? Ni tajuk nenek begini. Tajuk nenek. Orang kot ni panggil tok. Tok yang dekat, dia boleh dapat belah ayah, belah ibu dengan syarat yang kita cerita tadi. Bila tok dia ibu kepada datuk, payahlah nak dapat. Ini tak dapat. Saya di sini ayah kepada ibu, orang panggil tok wan ni pun dah jad fasid ni. Datuk sebelah ibu ni, mak kepada datuk sebelah ibu tak dapat. Ummu abil ab tak dapat. Ada juga yang macam ni. Ni dapat. Dia ibu, dia perempuan, anak dia perempuan, ni pun perempuan. Ni perempuan belakang. Ni mayat. Mayat mati, mayat tu tak ada mak, kita kena tengok ke belah kiri. Mayat mati, mayat tu tak ada mak, mayat tu tak ada nenek, mayat tu masih ada ibu kepada neneknya. Ni jaddah sahihah juga. Ni pun jaddah sahihah. Faham? Faham tak? Ni sebelah mak mayat. Mak, tok, mak beratuk. Ini jaddah sahihah. Yang ni siapa dia jadi jaddah fasidah? Sebab dia punya ni, di sini ada ayah kepada ibu. Ayah kepada ibu tu, tok wan tu tak betul dah tuan tu. Jadi jalur keturunannya tang ni dah jad fasid, maka ni jaddah fasidah. Faham tak? Macam kita sebagai cucu tak dapat harta sebelah datuk atau nenek belah mak, kita tak dapat. Nenek belah mak kita dapat cucu tak? Kita tak dapat. Yang kita duk cerita ni, nenek dapat harta cucu, cucu tak dapat harta nenek sebelah mak. Pasal apa? Pasal kita dipanggil ibnul bint. Ibnul bint. Yang dapat ibnul ibni. Nanti anak kita dapat tak? Anak kita lelaki dapat tak? Tak dapat juga. Pasal anak kita ibnul bint. Ibnul ibn boleh dapat, tapi kerana kita ibnul bin tu tak dapat, daripada kita tak dapat, bawah pada kita lagilah tak dapat. Faham? Di sini datuk tak mewarisi, mak dia pun lagi tak mewarisi. Jadi dia letak sini ta'rif jaddah sahihah tu macam mana? Hiya man la yatakhallal, iaitu orang yang tidak mencelah-celah. Takhallal ni celah. Iaitu siapa yang tidak mencelah fi nasabiha, pada keturunannya, ilal mayyit, kepada mayat, jaddun fasidun. La yatakhallal jaddun fasid, tidak mencelah datuk fasid.
Di sini duduk celah-celah ni. Datuk fasid duduk celah-celah. Ni tak dapat lah. Faham tak? Wal jaddah al-fasidah ta'rif. Okey. Sekarang ta'rif jad fasid pula. Wal jaddul fasid, datuk yang tak mewarisi, huwa man takhallala fi nasabihi ila syakhsi untha, iaitu orang yang mencelah-celah pada keturunannya kepada seseorang, kepada mayat untha. Dalam keturunan itu ada perempuan, contohnya abil ke abil datuk sebelah ibu mayat. Ya, abul ab, okey, abul no. Al jaddah fasidah hiya man takhallala fi nasabiha ila syakhsin tu ila al mayyit lah. Jaddun fasidun ka ummi abil ni ya. Ummu abil ni jaddah fasidah. Wal jaddat as-sahihat thalathu halat. Dia kata nenek yang betul, iaitu ummil sila, ataupun ummu abil ab. Nenek yang betul ini ada 3 keadaan. Keadaan pertama, lahunna as-sudus, mereka mendapat 1/6. Tastaqilu bihil wahidah, 1/6 tu kalau seorang dia akan ambil semua kat dia, seorang-seorang dia. Wa yashtarikna lah pasal ramai. Lahunna yashtarikna fihi al-akthar, kalau ramai mereka berkongsi 1/6. Bisyarti tasawi fid darajah, dengan syarat bersamaan pada darjat, pangkat. Contoh sama pangkat ni, si mati ada ummul nenek sebelah ibu, si mati juga ada ummul ab, nenek sebelah ayah. Jadi sama-sama pangkat. Ni ibu ayah si mati, ni ibu kepada mak si mati. Kita habaq balik, sebelah ibu si mati syarat dia tak ada ibu saja. Nenek sebelah ayah si mati syaratnya tidak ada ibu dan tidak ada ayah. Jadi kalau sama-sama pangkat, mereka berkongsi lah. 1/6 tu kongsi 2 orang. Kita tulis 2 jaddah ataupun jaddatani. 2 jaddah dapat 1/6. Bukan jaddah ula 1/6, jaddah thaniyah 1/6. Bukan kita tulis 1/6 tu 2 kali. Kita tulis sekali yang 1/6. Kongsi 2 orang. Yang kedua, nenek yang dekat, al-qaribatu minal jaddah, yang dekat daripada nenek. Kita tulis nenek terdekat. Orang panggil jaddah qaribah. Jaddah qaribah. Kalau nak kali jaddah qaribah. Min ayyi jihatin kanat, daripada pihak mana sekalipun, tahjubul ba'idah, menghalang nenek yang jauh. Nenek dekat halang nenek jauh. Kalau ada nenek dekat, ada nenek jauh. Jauh ni makna level ni pun tak sama. Yang ni tok, yang ni moyang. Maka tok dapat, moyang tak dapat. Tahjubul ba'idata, menghalang nenek yang jauh. Tapi dalam kitab Rahabiyah sebut macam ni, benda ni khilaf. Dalam kitab Rahabiyah sebut, nenek kalau dia mai ikut belah ibu, nenek kalau dia mai ikut belah ibu, walaupun dia jauh, dia jarak dia dengan mayat jauh, pangkat dia dengan mayat terlalu jauh, dia tetap mewarisi walaupun jauh, sebab dia mai belah ibu si mati. Nenek sebelah ayah maksudnya. Nenek sebelah ayah kalau dekat dapat, kalau jauh tak dapat. Maksudnya kalau ada nenek sebelah ibu si mati jauh, nenek sebelah ayah si mati kedudukan dia dekat, dua-dua boleh dapat. Nenek sebelah ayah dapat kerana dekatnya, nenek sebelah ibu dapat juga walaupun jauh, kerana dia memang nenek betul lah. Dia belah ibu, dia menggantikan ibu. Kalau kita buat terkalih, nenek belah ibu dekat, nenek belah ayah jauh, nenek belah ayah memang tak dapat lah, kerana jauhnya. Okey, kita tengok. Ka ummil ni nenek sebelah ibu. Ummil ni nenek sebelah ibu. Tahjubu, dia akan halang ummil memanglah ummil tu jadi panjang. Ummil halang. Wa tahjubu aidan
dan dia menghalang juga ummu abil ab. Ibu kepada datuk tu. Abul ab datuk, ummu abil ab ibu pada datuk. Yang ketiga, al-jaddat min ayyi jihatin kunna yasqutna bil nenek belah mana pun akan gugur kalau si mati masih ada ibu. Ini yang kita tulis tadi tu. Nenek belah mak kan, nenek belah ayah kan, ada ibu dua-dua, nenek tu akan gugur. Ibu tu penghalang utama. Ayah pun boleh jadi penghalang juga. Wa tasqutu man kanat min jihatil ab bil ab aidan. Faham ayat tu? Wa tasqutu man kanat min jihatil ab bil ab aidan. Faham ayat tu? Maksudnya nenek gugur nenek sesiapa daripada pihak ayah. Nenek belah ayah si mati akan gugur bil ab jika si mati masih ada ayah. Ayah menggugurkan nenek sebelah ayah. Faham? Ibu menggugurkan nenek sebelah ayah. Adapun nenek sebelah ibu, hanya ibu saja yang menggugurkan nenek sebelah ibu. Ayah tak boleh menggugurkan nenek sebelah ibu. Okey. Wala tasqutu man kanat min jihatil di sini, dan tidak menggugurkan dengannya dengan ayah. Mana ayah tak ada kuasa. Al-ab la yahjubu jaddah min jihatil tidak gugur, nenek tak gugur bihi bil ab dengan bapa man kanat min jihatil nenek sebelah pihak ibu. Bapa tak kacau nenek sebelah ibu, bapa kacau nenek sebelah bapa saja. Wa yahjubul jad ummahu aidan li'annaha tudli bih. Dan datuk menghalang maknya, mak datuk. Memanglah datuk dua ada lagi. Dia halang mak datuk. Dia tu duk ada, dia halang lah ibunya. Ni datuk ni, abil ab ni datuk. Jad sahih kan? Dia ni tak dapat lah kalau abil ab ni masih hidup. Datuk menghalang ibunya. Ibu siapa? Ibu datuk lah. Al-jad yahjubul jaddu ummahu. Ummahu tu ummu abil ab. Datuk menghalang ibunya, ibu datuk. Li'annaha tudli bih, kerana nenek ni dia nak rapat kepada mayat melalui datuk. Datuk tak ada lagi, tak dapat. Apabila datuk hilang kelayakan kerana murtad ke atau dia bunuh, maka waktu tu barulah nenek dapat. Habis. Kemudian kita masuk jadual. Jadual ni dia akan ulang baliklah, ulang kaji. Dia macam khulasah, ringkasan apa yang kita telah belajar sebelum-sebelum ni. Dia buat dalam bentuk kotak jadual. Jadi ahwalul ab, ayah ada 3 keadaan. Kita tengok kotak ni, kita cuba ingat balik. Ayah ada 3 keadaan, mengaji dah itu. Yang pertama, yarithu bil fardi, ayah mewarisi secara pecahan sahaja, iaitu as-sudus, 1/6, ma'al far'il warith mudzakkar, bersama zuriat laki, ibn atau ibn. Dia selalu ulang ayat ma'al far'il warith mudzakkar. Yang kedua, ayah dapat al-fardu ma'at ta'sib ataupun as-sudusu wat ta'sib, yakni ma'al far'il warith al-muannas, apabila bersama bin atau bintul ibni. Keadaan ketiga, ayah dapat ta'sib sahaja, at-ta'sibul mahdu, asabah semata-mata, tak ada pecahan di sini. Mahdu asabah sajalah, macam faqat lah. At-ta'sib faqat inda adamil far'il warith mutlaqan. Ketika tak ada zuriat sama sekali, mana tak ada zuriat laki, si mati juga tak ada zuriat perempuan. Mutlaqan tu merujuk kepada ibn, bintul ibni. Ahwalul jad, keadaan datuk. Datuk ada 3 keadaan macam ayah juga. Cuma datuk ni dia ada istilah jad sahih dengan jad fasid. Jad sahih abul ab, jad fasid abul Itu semua kita kena ingat.
Jadi datuk dia tambah satu lagi keadaan, iaitu gugur apabila adanya ab. Ahwalul jad. Hiya kembali pada ahwal. Lafaz hiya tu rujuk kepada ahwal. Keadaan-keadaan datuk. Hiya, keadaan-keadaan datuk seperti mithlu ahwalil ab, seperti keadaan-keadaan bapa. Isyarat dia inda faqdi. Faqd mana adam. Inda faqdil ab, inda adamil ab, ketika tiada ayah. Ayah ada, dia terhalang. Wa yukhalifuhu fi arba'i masail, dan datuk berbeza dengan ayah pada 4 masalah. Ini disebut masalah-masalah datuk dengan ayah ni agak berbeza. Ini pun penting juga. Malah dia kata datuk macam ayah, sudus wa ta'sib, suqut. Datuk ada 4 keadaan. Dia tak tulis sini 4 keadaan datuk. Cuma dia tulis 4 masalah datuk berbeza dengan ayah. Faham tak? Tu ada kotak 1, 2, 3, 4 tu bukan keadaan datuk. Yang tu masalah-masalah berlainan datuk dengan ayah. Hari kamu silap faham pula. Keadaan datuk dia tak habang. Keadaan datuk ialah sudus 1/6 bersama far'il warith muzakkar, lelaki. Sudus wa ta'sib ma'a far'il warith muannath. At-ta'sib inda adamil far'il warith mutlaqan. As-suqut biwujudil ab. Nah, hak tu keadaan datuk. Hak dia tulis ni bukan keadaan datuk. Hak ni dia masalah-masalah yakhtalifu fihi, yukhalifu al-ab. Al-jad yukhalifu al-ab fi 4 masailah. Yang pertama, Ummul ab. Ummul ab dia. Ummul ab ni siapa dia? Ya. Nama apa? Datuk tuk jaddah, nenek. Ibu belah ayah. Nek belah ayah. Dia sebut Ummul ab tu, nenek sebelah ayah. Jaddah min jihatil ab. Nenek sebelah ayah terhalang dengan ayah kan. La tarithu ma'a wujudihi, kembali pada ab. La tarithu ma'a wujudihi ma'a wujudil ab. Baru tak sat kita baca. Nenek sebelah ayah terhalang dengan ayah tu sendiri. Kasih mati ada ayah. Wa tarithu ma'a wujudil ab, dan nenek sebelah ayah akan mewarisi bersama adanya datuk. Datuk tak halang, ayah yang halang ni. Yang kita tulis tadi mana dia? Ni. Ummul ab ni dipanggil jaddah. Ummul jaddah. Ummul ab dia boleh terhalang apabila ada ab. Kerana syaratnya adamul ab, tiada ayah, tiada ibu. Ayah menghalang nenek sebelah ibu si mati. Ni ayah. Kalau di sini ada jad, jad tu abul ab lah. Ayah kepada ayah tu dipanggil jad. Jad tak halang. Jad tak ada kuasa nak halang nenek sebelah ayah. Ayah tu dia boleh halang. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu tu penghalang. Ni ibu halang, jaddah macam ni. Mak ayah halang. Katalah mak ayah dia tak ada, tapi datuk si mati ni ada datuk. Boleh halang tak? Tak boleh halang. Tak boleh halang Ummul ab. Tu satu perbezaan. Ummul ab terhalang dengan ab, bukan terhalang dengan jad. Faham tak? Tadi kata jad sama dengan ab. Sama di sudus wa ta'sib sama tentu je. Hak tadi tak sama. Masalah kedua, al-ma'al ab. La thuluthan. Ini masalah thuluthul baqi. Mak bila dia bersama ayah, mak dengan ayah. Laha bagi mak thuluthu ma baqiya, tu thuluthul baqiyah. Mak akan dapat 1/3 baki ba'da fardi ahadi zawjain, selepas pecahan suami atau isteri. Fil mas'alatain gharrawain, dalam 2 masalah yang nama masalah gharrawain tu. Yang tu kalau dia duduk dengan ayah, zaujah, dan ab.
Zauj ab. Ab tu kalau kita letak jad dalam tu, zaujah 1/4, 1/3 penuh. Pasal di bawah dia ada jad, bukan ab. Faham tak? Dia tak jadi gharrawain kalau ayah tu bertukar kepada datuk. Dia nak abang tu lah. Kalau ada ayah, jadi masalah gharrawain, cukup rukun. Kalau ada jad, tak jadi gharrawain. Tu yang kedua. Walaha ma'al jad thulusul jami', bukan thulusul baqi. Ngaji dah dulu kan? Ngaji dah diulang balik dalam bentuk nombor bagi nampak cantik. Yang ketiga, al-ikhwatu al-ashiqqa, saudara-saudara seibu sebapa. Auliab atau saudara-saudara sebapa. Wa kadzalika al-akhawat, begitu juga saudari-saudari, yuhjibuna bil ab ittifaqan. Mereka terhalang, semua ni apa, saudara-saudari itu terhalang dengan ayah secara sepakat ulama. Siapa kena halang? Mereka semua yuhjabun, terhalang. Siapa halang ni apa? Bil ab, dengan sebab ayah. Ittifaqan, sepakat ulama. Kita titik dalam tu. Bezanya apa? Bezanya wala yuhjabun bil jad. Mereka tak dihalang dengan jad. Jad tak halang akh, ukht, ikhwah, saudara-saudara, akhawat, saudari-saudari, tak halang. Tak terhalang. Illa indal imam, imam apa ni? Kecuali di sisi Imam Abu Hanifah. Indal imam Abi Hanifah. Masalah keempat. Masalah keempat, al-hujbu, terhalang bil ab. Maknanya datuk. Al-jaddu yuhjabu bil ab. Datuk terhalang dengan ayah. Wa bi kulli jaddin aqrab minhu darajatan. Dan datuk terhalang dengan semua datuk yang lebih dekat daripadanya. Dia datuk jauh, datuk yang lebih dekat menghalangnya. Aqrabu minhu darajatan, lebih dekat daripadanya di sudut level. Jadi dia nak bagi tahu datuk kadang-kadang terhalang. Ammal ab, adapun ayah, fala yuhjabu abadan, maka dia tak akan dihalang selama-lamanya. Jadi semua ni beza ayah dengan jad. Ada ayah jadi masalah gharrawain, ada jad tak jadi masalah gharrawain. Ayah ada, dia halang saudara dan saudari. Datuk tak halang saudara-saudari. Ayah bila-bila pun tak kena halang, kecuali kalau ayah tu murtad atau qatil, dia bunuh, dia pembunuh. Adapun datuk, ada kalanya dia terhalang bila dia jauh, dia terhalang dengan datuk yang lebih dekat. Kemudian ada ayah menghalang nenek sebelah ayah. Ada jad tak halang nenek sebelah ayah ataupun sebelah ibu. Itulah 4. Kena ingat, kod-kod dia tanya apa beza ayah dengan datuk. Apa persamaan, apa perbezaan? Persamaan dia di sudut ta'sib sama tahun tu. Bezanya 4 ni. Ahwalu auladil keadaan-keadaan auladil ni saudara atau saudari seibu. Saudara atau saudari seibu ada 3 keadaan. Keadaan pertama dapat sudus lil wahid, kalau seorang. Sudus lil wahid, bagi seorang 1/6. Tapi kita kena ingatlah bila sebut auladil jangan ada 6 golongan yang selalu kita ulang. 6 golongan penghalang dia. Anak laki, cucu laki, anak perempuan, cucu perempuan, ayah dan datuk. Jadi kalau dia seorang, munfarid tunggal, zakaran kana au untha, sama ada dia laki atau perempuan, saudara atau saudari seibu. Kalau seorang 1/6. As-sulus 1/3. 1/3 pula lithnain fasa'idan, 2 orang atau lebih. Yastawi fihi dhukur wal inas, sama rata padanya laki dan perempuan. Ini pembahagian dia sama rata, kita dah belajar dah. Saudara atau saudari seibu akan dapat 1/3. Fahum syuraka'u fi thulus, mereka berkongsi sama rata dalam 1/3 tu.
Keadaan ketiga, mereka tak akan dapat apa-apa apabila ada fa'il waris mutlaqan 4 golongan, wala ma'al aslil waris zakar 2 golongan, iaitu ab dan jad. Campur ni dia jadilah 6 golongan yang menghalang auladul Ahwaluz zawj, keadaan suami, ada 2. An-nisfu 'inda 'adamil far'il waris mutlaqan, itu kira syarat dia lah tu. Ar-rubu' 'inda wujudil far'il waris mutlaqan. Ni tak ada terjemah dah. Keadaan zaujah atau zaujat, kalau isteri ramai mereka kena kongsi. Ar-rubu' 'inda 'adamil far'il waris mutlaqan tanfaridu bihil wahidah. Sebelum ni dia guna istilah tastaqillu tanfaridu sopalah. Kalau isteri itu seorang, dia akan tastaqillu atau tanfaridu bihi, dia akan ambil 1/4 tu seorang-seorang dia. Sini wa tashtariku lah patutnya, bukan wa yashtariku. Ya untuk lelaki, tashtariku untuk isteri perempuan. Wa tashtariku fihi al-aksar, dan berkongsi padanya kalau isteri ramai, kongsi 1/4. Athumun 'inda wujudil far'il warith mutlaqan. Macam tu juga tanfaridu. Sebelum ni kita jumpa tastaqillu, serupa. Tastaqillu bil wahida wa tashtariku fihi al-akthar. Okey. Jadi di sini ada pecahan, di sini ada syarat. Kita guna syarat halang kotak ni lebih mudah. Ahwalul banatil sulb, keadaan anak perempuan. Dia dapat an-nisfu. Syarat dia al-wahidah al-munfaridah. Guna ayat ni, kalau sebelum ni kita nampak ayat dia panjang sikit. Guna ayat dalam kotak ni. Syarat anak perempuan nak dapat 1/2, mestilah syarat dia lil wahidah al-munfaridah. Anak perempuan tu seorang dan tunggal. Anak perempuan dapat thulusan 2/3 lisnatain fasa'idan 'inda 'adamil ibn. 2 orang atau lebih ketika tak ada anak lelaki. Anak perempuan dapat al-irthu bit ta'sib, dapat asabah ma'a wujudil ibn. Kita berhenti dekat ni dulu. Ni jadi senang lah, cuma nak kena ingat je lah. Kotak-kotak ni dia ulang balik lah apa yang kita belajar dah sebelum ini. Okey, esok kita sambung pula ahwal banatil ibni wa in nazalna. Cucu dari anak lelaki, dia ada 6 keadaan dia. Ada 1/2, ada 2/3, ada 1/6 bersama bintun wahidah, ada asabah ma'a ibnil ibni. Ada kadang-kadang tak dapat apa. 1/2, 2/3, 1/6 jika bintul ibni bersama bintun wahidah, 1/6. Dan dia dapat asabah kalau ada ibnul ibni. Kemudian dia terhalang dengan ibn. Dia terhalang juga dengan bintun yang ramai jika dia tidak dibantu oleh ibnul ibni. Illam yakun ma'aha ibnul ibni. Jika tidak ada bersamanya ibnul ibni. Itu 6 keadaan. Belajar semua dah kotak-kotak ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi